Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmanuhu nusalli ala rasulil karim. Amma ba'du. Saudara dan saudari yang dirahmati oleh Allah SWT, setiap manusia lelaki dan perempuan, tua dan muda, yang tinggal di desa ataupun tinggal di kota, di mana saja mereka berada, di zaman manapun manusia itu tercipta, maka setiap orang berkeinginan, berkemahuan untuk berjaya dalam kehidupan, untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan dia. Untuk perkara yang sangat penting ini, terlebih dahulu kita perlu memahami dengan jelas, memahami dengan tepat, apakah sebenarnya yang dikatakan berjaya untuk manusia itu. Adakah manusia itu dikatakan berjaya sekiranya dia mempunyai kedudukan yang tinggi, ataupun adakah manusia itu dikira berjaya bila mana dia telah memperolehi harta yang begitu banyak, ataupun adakah dikatakan berjaya kepada manusia itu bila dia mempunyai pengaruh kedudukan yang hebat, sijil tinggi, pelajaran yang tinggi-tinggi, dimuliakan oleh semua sanak saudara, ataupun dia mempunyai wajah yang tampan, wajah yang ayu jelita, sehingga menjadi tergila-gila oleh orang-orang lain. Adakah ini dikatakan berjaya? Tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, perempuan yang dikasihi oleh Allah SWT, sekiranya kalau kita letakkan kekayaan sebagai takaran kejayaan bagi manusia, niscaya Qarunlah orang yang paling berjaya. Tidak ada siapa yang boleh menandingi kekayaan yang dimiliki oleh Qarun. Tetapi apa ulama menyarankan kepada kita semua, yakni apabila kita terdengar nama Qarun, kita disarankan untuk membalasnya dengan laknatullah. Qarun, laknat Allah kepada dia. Inikah yang dikatakan berjaya? Tidak, inilah kegagalan yang sebenarnya. Kekayaan tidak membawa kepada kejayaan. Kekayaan tidak membawa kepada kebahagiaan. Baiklah, adakah kita katakan takaran kejayaan manusia itu di dalam harta kekuasaan? Sekiranya kekuasaanlah menjadi ukuran kejayaan kepada manusia, niscaya Fir'aun, Namrud, mereka lah orang yang berjaya. Bahkan Fir'aun telah mengaku dia sebagai Tuhan karena besarnya pengaruh kekuasaan yang dia miliki. Namrud, dia adalah salah seorang daripada 4 orang yang pernah merajai seluruh dunia. Dia telah menjadi raja yang tunggal di seluruh dunia ini di bawah kekuasaan pemerintahan dia. Tetapi bagaimanakah kesudahan mereka? Bagaimanakah perjalanan kehidupan mereka? Kita selidiki dalam lingkaran sejarah. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menjelaskan bahawa mereka ini ditimpa kehinaan, mereka ini ditimpa kebinasaan, mereka hidup dalam penuh kepura-puraan yang akhirnya Allah Ta'ala telah hinakan mereka. Mereka telah tinggalkan dunia ini
dalam keadaan Allah Ta'ala telah murka kepada mereka. Mereka telah tertimpalah ke atas mereka laknat Allah Ta'ala. Bermakna kekuasaan, pangkat, darjat kekuasaan, kekayaan, pengaruh harta kerajaan tidak menjamin kepada kebahagiaan. Bukanlah dia sebab untuk manusia bahagia dan berjaya. Bukan. Maka sebenarnya yang dikatakan berjaya kepada manusia itu bagaimana? Bagaimanakah rupa sifat-sifat manusia yang berjaya? Saudara-saudari yang dikasihi oleh Allah SWT sekalian, tidak ada satu orang manusia yang lebih dekat dengan Allah Ta'ala lebih daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Dia adalah kekasih Allah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadun Habibullah, kekasih Allah. Bagaimanakah cara kehidupan Nabi SAW? Bagaimanakah Nabi SAW telah menjalani dan menunjukkan kepada kita sebagai umat baginda bagaimana kita perlu menjalani kehidupan ini supaya mana kita bahagia dan berjaya. Berjaya di dunia, bahagia di dunia, berjaya di akhirat, bahagia di akhirat. Maka tidak syak lagi, pahamilah kita bahawa kejayaan yang sebenar di atas satu orang manusia ialah bila dia telah berjaya mengharungi ranjau ujian kehidupan dunia ini di dalam melaksanakan setiap perintah-perintah Allah, mengikuti cara Nabi SAW. Inilah satu-satunya asbab, inilah satu-satunya alternatif untuk manusia laki-laki dan wanita, tua dan muda, mengecapi kejayaan dan kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Tidak ada cara lain. Sekiranya ada cara lain untuk manusia berjaya, untuk manusia bahagia, niscaya Allah Ta'ala telah perintahkan Nabi untuk tunjukkan cara tersebut. Niscaya Allah Ta'ala telah perintahkan Nabi untuk menjalani kehidupan sebagaimana cara yang tersebut. Tetapi kita lihatlah sendiri, kita selidiklah sendiri bagaimana kehidupan Nabi SAW, bagaimana makan Nabi, bagaimana minum Nabi, bagaimana pakaian Nabi, bagaimana cara Nabi bersama dengan keluarga, cara Nabi bersama dengan masyarakat, cara Nabi bersama dengan sahabat, cara Nabi bersama dengan pemimpin-pemimpin dari luar. Inilah cara-cara yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala kepada manusia untuk berjaya dan bahagia, iaitulah agama Allah Ta'ala yang sempurna. Satu-satunya asbab sampai hari kiamat, manusia hanya akan berjaya dalam semua bidang yang dia ceburi hanya sahaja bila dia membawa agama yang sempurna dalam kehidupannya. Hanya sahaja bila dia dapat mentaati seluruh perintah-perintah Allah. Hanya sahaja bila dia dapat meninggalkan segala larangan-larangan Allah Ta'ala. Maka inilah manusia yang berjaya. Jangan kita salah faham. Salah faham kita selama ini perlu kita ubah, perlu kita tukar. Kita selama ini merasakan kalau kita ada duit banyak, kalau kita ada sijil tinggi, pelajaran yang tinggi-tinggi, kalau kita ada pengaruh yang besar, kalau kita ada segala kepandaian, kita akan berjaya. Tidak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bukan itu caranya. Bukan itu kaedahnya untuk bahagia dan berjaya. Pahamilah dengan sebenar-benar kepahaman bahawa sesungguhnya cara kehidupan Nabi lah cara yang membawa kejayaan kepada manusia,
dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Dan saudara-saudari yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sebelum kita berpisah dengan channel Al-Hidayah buat kali ini, dititipkan satu doa, satu amalan doa yang begitu besar fadilatnya. Diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya meriwayatkan, barang siapa pada pagi dan petang hari membaca doa ini, yaitu hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, sebanyak 7 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya daripada kesusahan dunia dan kesusahan akhirat, baik sama ada ia membacanya dengan meyakini fadilahnya ataupun tidak. Bermakna kata, insya-Allah, janji Allah Ta'ala pasti benar. Siapa yang membaca doa ini 7 kali di pagi hari dan di petang hari sebanyak 7 kali, sama ada dia meyakininya ataupun tidak meyakininya, Allah Ta'ala akan pelihara dia. Allah Ta'ala akan jaga dia daripada segala kesusahan dunia dan kesusahan di akhirat. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat beramal dan kita dapat panjang-panjangkan sampaikan kepada seluruh umat manusia bagi kesejahteraan kita bersama. Jazakumullah khairan katsiran. Moga kita bertemu untuk di siaran yang berikutnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna